Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi. Bersama-sama dengan anda, kita ditemani oleh Cikgu Wati, iaitu Guru Asas Sains Komputer SMK Bercam Kinta Utara, Perak. Hari ini kita belajar tentang Sains Komputer tingkatan 4, iaitu Saikah pengatur cara itu. Baik Cikgu Wati, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita. Baik Cikgu, tak sabar-sabar saya, Cikgu. Okey, jom. Aha. Baiklah, saya akan terangkan mengenai fasa-fasa kita hayat pembangunan sistem. Baik, fasa pertama kita ada analisis masalah. Di fasa ini, apabila kita mendapat sesuatu situasi, kita perlu mencari data terlebih dahulu. Kemudian kita analisis masalah itu. Kenapa sistem itu perlu dibangunkan? Keperluan untuk membangunkan sistem itu. Dan kita perlu memikirkan penyataan masalah. Baik, Cikgu. Okey, fasa kedua ialah reka bentuk penyelesaian. Di fasa ini, kita akan mereka bentuk penyelesaian berdasarkan analisis masalah yang telah kita buat di fasa 1. Fasa seterusnya, fasa ketiga ialah laksana penyelesaian. Laksana penyelesaian, kita bahagikan submodul dan di sinilah kita akan buat coding. Kita akan menaip atur cara di fasa nombor 3. Baik, Cikgu. Yang seterusnya, Cikgu. Alright, fasa yang keempat ialah uji dan nyahralat. Fasa ini penting. Kenapa penting, Fizi? Kenapa, Cikgu? Sebab bila kita dah type atur cara di fasa nombor 3, kita akan uji atur cara itu dan jika terdapat ralat, kita akan memperbaiki ralat. Di sini juga kita akan lakukan penambahbaikan jika diperlukan. Baik, Cikgu. Yang terakhir? Ya, fasa terakhir, fasa 5 ialah fasa dokumentasi. Dokumentasi kita lakukan untuk setiap fasa. Melibatkan dokumentasi dalaman dan juga dokumentasi luaran. Faham, Cikgu. Yang seterusnya, Cikgu? Baik. Kita ada model air terjun. Baik. Model air terjun ni kita gunakan sebab apa? Sebabnya ianya paling mirip dengan proses-proses SDLC. Model air terjun ni yang paling awal dibangunkan. Ianya mudah difahami dan juga mudah diuruskan. Mengandungi 5 fasa dan setiap fasa perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kita bergerak ke fasa yang seterusnya. Jadi dia pakai fasa ke fasa, Cikgu? Ya, kita kena lengkapkan fasa pertama dulu, baru kita boleh buat fasa 2 kedua, ketiga, dan seterusnya. Faham, Cikgu. Dan bila kita dah, contoh, kita dah lengkap fasa 1, so kita buat fasa 2. Kita tak boleh patah balik kepada fasa 1. Tak boleh, Cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Itu dah melanggar atur cara dia lah. Ya, kita dah melanggar aturannya sebabnya ianya secara berjujukan. Okey? Alright, maklumat dan setiap fasa diperlukan untuk fasa yang berikutnya. Okey, ini saya dah terangkan tadilah. Okey, fasa pertama, fasa analisis masalah. Kita akan tengok apa yang kita akan buat di fasa analisis masalah ni. Alright. Okey, fasa analisis masalah ni kita akan kenal pasti keperluan program dan mencari sebab kenapa kita perlu membina satu aplikasi atau program itu. Keperluan, kenapa? Apa sebabnya kita perlu bina aplikasi itu? Faham, Cikgu. Okey, langkah-langkah secara sistematik harus kita dipatuhi untuk menyelesaikan masalah dengan jelas. Supaya masalah yang wujud tu dapat diselesaikan dengan jelas. Faham, Cikgu. So dekat fasa ini kita gunakan analisis dan juga carta IPO. IPO tu agak-agak apa, Fizi? Apa juga IPO, Cikgu, ya? Apa tu Ipoh, Cikgu. Bukan IPO, lain. Baik, Cikgu. Apakah itu IPO, Cikgu? Kita akan tengok. Alright, untuk analisis, kita akan tentukan penyelesaian yang kita perlukan. Lepas tu kita akan kenal pasti apa formula yang terlibat untuk program yang kita akan bangunkan tu. Lepas tu kita pula kena pasti pula input
input Baik. yang kita perlukan. Apa pengguna perlu masukkan, data apa yang kita perlukan. Alright. Baik, cikgu. Okey, kita tengok carta IPO. Carta IPO contohnya seperti ini. I itu ialah input, P ialah proses dan O ialah output. Faham, Input cikgu. ni ialah apa yang kita nak pengguna masukkan data. Okey, proses. Apa proses yang terlibat? Contohnya ialah apa dia? Kita dapatkan kadar sejam, berkiraan, mengira gaji staf. Okey, output pula hasil yang kita nak ialah gaji staf. Baik. Baik. IPO tu adalah input, proses, output, cikgu ya? Ya, betul. Baru saya faham. Baik, kita Input tengok tadi. fasa yang seterusnya Faham, iaitu cikgu. fasa reka bentuk penyelesaian. Baik. Fasa ini kita buat setelah kita siap analisis IPO. Kalau kita tak siap analisis IPO tu, tak boleh kita buat fasa yang ni. Okey? Kita dalam fasa ini kita melihat apakah potensi penyelesaiannya secara efektif dan juga secara efisien. Baik, cikgu. So kita nak cari penyelesaian yang terbaik dalam fasa ini. Okey? So algoritma, kita akan buat algoritma iaitu langkah awal penyelesaian masalah. Kemudian kita akan tulis sudut iaitu aturan langkah yang kita tulis dalam bahasa pertuturan kita. Itulah sudut kod, cikgu ya? Ya, kemudian carta alih ini ialah gambaran secara grafik ya yang menunjukkan langkah penyelesaian dan hubung kait antara satu sama lain. Faham, cikgu. Baik. Reka bentuk kita dapat bahagikan kepada dua iaitu reka bentuk logikal dan reka bentuk fizikal. Reka bentuk logikal, spesifik, abstrak, penerangan mengenai perkara yang akan dilakukan oleh sistem. Okay, input, output proses dan kawalan keselamatan. Itu adalah logikal. Manakala reka bentuk fizikal ialah spesifikasi fizikal sebenar, penerangan mengenai fungsi sesuatu sistem, perkakasan, reka bentuk dan juga tata cara yang kita perlu lakukan. Baik, cikgu. Baik, kita tengok contoh. Okey, ini adalah contoh sudut kod dan juga carta alih. Ini berdasarkan contoh tadi yang mengira gaji staf tadi tu ya. Berdasarkan IPO yang tadi tu. Input, proses, output. Yes. Baik, fasa seterusnya fasa pelaksanaan penyelesaian. Apa kita buat dalam fasa ni? Okey, fasa ni kita ubah daripada sudut kod dan juga carta alih yang kita dah buat tu, kita tukarkan kepada atur cara. Kita dah start buat programming untuk fasa ini. Faham, cikgu. Okey, membina dan menghasilkan sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi, bila kita ada masalah, so kita kita wujudkan, kita bina satu program untuk selesaikan masalah yang kita ada tadi tu. Faham, cikgu. Okey, aktiviti pembangunan aplikasi melibatkan pengokodan. Ini yang saya cakap tadi, coding tadi. Okey, pengokodan ni kita guna bahasa pengaturcaraan. Okey, kejap lagi nanti Fizi akan buat. Okey, guna Java programming. Java, cikgu. Ya, Java. Dah bersedia? Bersedia, cikgu. Okey, Sentiasa bagus. bersedia. Ya. Anda bagaimana? Silakan, cikgu. Pengokodan ialah proses di mana kita menukar kod pengaturcaraan kepada kod boleh laksana. Okey. Baik. Kita tengok contoh atur cara di sini. Yang ini berdasarkan tadi IPO, carta alih dan sudut kod tadi. Ini adalah contoh atur caranya. Baik, cikgu. Dan ini adalah output yang kita boleh dapat berdasarkan atur cara di sebelah. Ini dia punya contoh, cikgu ya? Ya. Baik. Fasa keempat ialah fasa uji dan nyah ralat. Apa kita buat dalam fasa ni, Fizi? Kita buat apa, Kita cikgu? dah buat coding, kita dah buat programming. So, bila kita dah buat programming, pastinya kita perlu semak sama ada ralat ataupun tak. Kenapa kita perlu semak ralat, Fizi? Kita kena untuk memastikan kita punya sistem tu benar-benar berfungsi dengan baik, cikgu. Ya, tepat Ya, sekali. hebat. Bijak Fizi ni. Okey, baik. Baik, cikgu. Okey, baik. Untuk fasa ini, kita uji atur cara yang kita dah buat sama ada ianya berfungsi dengan baik ataupun tak. Sama ada tujuannya dicapai ataupun tak. Okey, memastikan semua modul berfungsi. Kita akan buat, kalau ianya satu sistem yang besar, kita akan uji setiap modul tu, submodul tu berfungsi ataupun tidak.
Okey, memastikan maklum balas daripada pengguna. Okey, kita akan minta pengguna tu buat ujian, test guna kita punya program tu sama ada mendapati apa requirement yang mereka perlukan ataupun tidak. Okey, melibatkan pengguna sepenuhnya. Okey, kalau ada ralat yang tercicir pun kita akan kena pasti di fasa nombor 4. Okey, membantu pasukan projek membuat dokumentasi. Ini adalah penting juga ya. Bila daripada ini kita akan bergerak ke fasa ke-5 iaitu fasa terakhir. Fasa apa Fizik? Fasa apa cikgu? Fasa Dokumentasi. Tapi sebelum saya terangkan fasa dokumentasi, saya akan terang sedikit mengenai jenis-jenis ralat. Okey, yang pertama kita ada ralat sintaks. Macam mana ralat sintaks ini boleh berlaku? Ianya akan berlaku bila kesalahan tata bahasa seperti salah ejaan ke, salah koma ke, semikolon tak ada ke, okay, ataupun penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Yang kedua kita ada ralat logik. Okay, berlaku apabila atur cara tidak berfungsi seperti yang kita nak. Okay, jarang kalau compiler tak boleh nak kesan. Hanya orang yang buat atur cara tu saja boleh kesan. Faham. Okey. Dan yang terakhir kita ada ralat masa larian. Okey, ralat yang ditemui ketika atur cara yang sedang berjalan. Maksudnya bila kita run atur cara tu, dia boleh terhenti secara tiba-tiba. Okey, jenis-jenis semakan, kita ada semakan diri sendiri, rakan sebaya dan selepas tamat modul. Okey, siapa nak buat semakan ni? Okey, sendiri pengarang orang yang buat coding tu, kenapa bila dia buat semasa dia buat programming tu, rakan sebaya orang yang dalam tim yang sama, okey, selepas tamat modul bila dah siap semua tu, pasukan tu akan buat testing tu. Baik. Ya. Okey, jenis pengujian, kita ada 4 jenis pengujian, sendiri, sistem, integrasi dan juga penerimaan. Okey, yang pertama, sendiri memastikan setiap unit dalam sistem dapat berfungsi dengan baik. Okey, sistem menguji sistem secara keseluruhan. Okey, selepas user uji. Alright, integrasi memastikan setiap submodul dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya ianya saling berkaitan. Okey, penerimaan, ujian ini dijalankan semasa ujian integrasi oleh pengguna sistem untuk memastikan ianya memenuhi kehendak ataupun tidak. Baik cikgu. Ada contoh cikgu? Okey, ini kita contoh akan tengok contoh senarai semak. Baik. Okey, inilah contoh senarai semak yang kita boleh buat. Okey, fasa terakhir, fasa dokumentasi. Ini penting ni cikgu. Okey, dokumentasi. Baik. Baik. Satu proses untuk mengutip dan mengumpulkan data, okey, kumpulkan maklumat, ringkasan seperti laporan pengujian. Tadi kita buat pengujian kan, kita kena buat laporan. Lepas tu masukkan juga carta alih kat sini, kod atur cara, carta IPO, semua kita kena masuk kat dalam fasa dokumentasi. Okey, dokumen-dokumen ini penting untuk rujukan. Rujukan siapa? Rujukan pengguna akhir dan juga kalau ada orang baru masuk dalam tim projek itu. Jadi dia boleh tahu apa yang berlaku sebenarnya. Baik cikgu. Baik, dokumentasi yang sepenuhnya bagi projek dari awal setiap fasa. So, dijadikan rujukan untuk fasa seterusnya. Okey, Fiji. Sekarang saya nak uji tahap kefahaman awak. Boleh, cikgu. Awak dah bersedia ke? Saya dah bersedia cikgu. Baik. Baik, cikgu. Kita lihat soalan. Apakah soalannya cikgu? Jeng, jeng, jeng. Soalan pertama. Berapakah fasa kita hayat pembangunan sistem? Ada berapa, Fizik? Kita ada 5 fasa cikgu. Awak pasti? Saya pasti Awak cikgu. dah kunci jawapan tu? Saya dah kunci cikgu. Baik, kita semak jawapan. Ting! Ya, betul. Hebat, terbaik. Memang. Baik cikgu. Soalan cikgu. seterusnya. Baik. Nyatakan 5 fasa kita hayat pembangunan sistem. Kalau tak pay attention tadi, Fizi tak dapat ni. Mestilah cikgu. Okey. Okey. 5 fasa adalah yang pertama, fasa analisis masalah cikgu. Yang kedua, fasa reka bentuk penyelesaian. Yang ketiga, fasa laksana penyelesaian. Yang keempat, fasa uji dan nyah ralat. Dan fasa yang kelima adalah dokumentasi, cikgu. Baik, jom kita tengok betul tak.
Analisis masalah, reka bentuk penyelesaian, laksana penyelesaian, uji dan nyahralat dan dokumentasi. Baik cikgu. Berapa ganjaran saya cikgu? Wow, hebat. Hebat cikgu. Nanti saya banjir McDonald. Baiklah. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM.